Alamak, tak boleh. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ni kali ketiga saya keluar live untuk semasa musim PKP. Yang kali pertama saya rasa dengan Zaflog, kali kedua dengan Confit, dan ni kali ketiga. Tapi tajuk kali ni lebih lain sikit daripada yang sebelum ni, iaitu mengapa rakyat Malaysia tidak menggemari menonton filem tempatan. Jadi apabila subjek ni dibincangkan, kita tak boleh elak untuk tengok kembali tahun 2018, di mana bukan satu, malah 3 filem yang telah mencapai kutipan sebanyak lebih daripada 30 juta, iaitu Hantu Kak Limah, Munafik 2 dan Pascal. Dan itu adalah sesuatu yang bagi saya agak luar biasa, sebab dalam sejarah filem Malaysia tidak pernah ada lagi 3 filem dalam masa setahun yang mencapai pencapaian box office yang macam tu. Terutamanya di masa streaming OTT macam Netflix ni dah mula famous. Jadi pencapaian yang dibuat oleh Hantu Kak Limah, Munafik 2 dan Pascal tu satu yang luar biasa, dan tu satu benda yang kita tak boleh tolak. Jadi persoalan dia sekarang ni, apakah yang membuat Hantu Kak Limah, Munafik 2 dan Pascal menjadi box office pada tahun 2018? Sebab selepas kita masuk 2019 dan sekarang 2020, masih belum ada lagi filem yang dapat menandingi ketiga-tiga filem ni. Untuk itu saya kembali kepada tahun 1960 di Itali. Seorang pengarah daripada Itali yang bernama Federico Fellini telah mengarahkan sebuah filem, tajuk dia La Dolce Vita, atau dalam bahasa Inggerisnya tajuk dia The Sweet Life. La Dolce Vita adalah sebuah filem yang box office bukan saja di Itali, malah international. Dan La Dolce Vita menang Palme d'Or di Cannes Film Festival pada tahun tu. Jadi apa yang menarik untuk dibincangkan adalah La Dolce Vita bukan saja filem box office, tapi La Dolce Vita juga adalah La Dolce Vita juga adalah filem yang telah dikutuk atau dikondem oleh Vatican Church. Dikondem oleh Vatican Church. Jadi apa yang berlaku? Telah dikondem oleh Vatican Church dan juga telah menyentuh perasaan ramai orang-orang Rom pada masa itu. Jadi apa yang saya nak share di sini, apa yang menarik ini adalah orang Rom, sebab La Dolce Vita adalah berkenaan dengan keadaan Rom selepas pasca Perang Dunia Kedua. Jadi sekejap. Pasca Perang Dunia Kedua, iaitu dan Fellini menceritakan tentang keadaan hedonistik, cara-cara orang Rom pada masa itu. Dan walaupun cerita tu sedikit berbentuk surrealism dan satire, tetapi walaupun cerita berbentuk sedikit surrealism dan satire, tetapi filem itu telah menyentuh orang-orang Rom, di mana ada yang tidak suka dan ada juga yang boleh relate dengan apa yang Fellini cuba sampaikan. Dan satu lagi benda yang penting adalah watak utamanya yang dilakukan oleh Marcello Mastroianni adalah seseorang yang konon-kononnya tidak suka dengan cara hidup yang hedonistik tu.
Tapi secara tanpa dia sedar, perlahan dia telah terbawa ke dalam dunia itu. So itu satu. Kedua, kalau kita balik ke zaman Jalan Ampas, iaitu pembikin filem yang paling popular sekali pada masa itu adalah P. Ramlee. Dan kalau kita tengok P. Ramlee, filem pertama P. Ramlee adalah Penarik Becak. Dan Penarik Becak, kalau kita lihat Penarik Becak diadaptasikan daripada sebuah novel daripada China, iaitu Rickshaw Boy. Dan Penarik Becak adalah dengan jelas sekali Penarik Becak menunjukkan idea pertembungan kelas. Seperti juga kebanyakan filem P. Ramlee yang lain. Contohnya Antara Dua Darjat dan juga filem-filem komedinya seperti Bujang Lapuk, Alibaba Bujang Lapuk dan Seniman Bujang Lapuk. Jadi apa yang saya nak jelaskan dekat sini ialah apabila sesuatu subjek dalam filem boleh relate dengan penonton, penonton akan tertarik untuk menontonnya. Saya akan bagi beberapa contoh lagi sebelum kita balik kepada Hantu Kak Limah. Saya ada buat satu filem pada tahun 2015, rilis di RTM, tajuknya Melo vs Raja Wali. Daripada orang kata feedback yang saya dapat daripada penonton yang telah menontonnya, setiap kali dia orang menontonnya, dia orang akan terbayang balik zaman sekolah dia orang. Dia jadi secara automatiknya memory keluar yang dia orang teringat dari zaman sekolah dia. Dan itu yang dia dapat bila menonton Melo vs Raja Wali. Dan untuk pengetahuan, sehingga kini Melo Raja Wali telah ditonton kalau tak salah saya oleh lebih daripada 5 juta kali, dan telah ditayangkan oleh RTM sebanyak 20 kali setakat ni. Dan okey, sekarang kita balik kepada Hantu Kak Limah dan Munafik 2 dan Pascal. Kalau kita lihat Hantu Kak Limah, Hantu Kak Limah agak bagi saya menontonnya di panggung wayang. Hantu Kak Limah agak nostalgic. Namanya apa yang wujud, maknanya idea ketakutan, fear, idea hantu, idea kampung, dan semua orang, kebanyakan orang, terutamanya orang Melayu boleh relate dengan idea tu, dan bangsa lain juga boleh relate. Sama dengan Munafik 2 dan Pascal adalah berkenaan dengan hero negara. Kita kena ingat sesuatu, bila Spielberg buat filem Jaws, satu benda yang dia kata apabila dia 3 pelakon yang dia ambil dalam filem Jaws, iaitu Richard Dreyfuss, Roy Scheider dan Robert Shaw. Dan ketiga-tiga orang ni tidak mempunyai paras rupa yang menarik kalau kita tengok balik. Dan bila orang tanya Spielberg kenapa dia ambil pelakon-pelakon yang tidak ada rupa atau nilai komersial, jadi Spielberg cakap adalah kerana dia hendak penonton boleh relate dengan karakter-karakter tu. Maknanya apabila penonton menonton karakter tu, mereka nampak diri mereka sendiri. Jadi Spielberg tidak ambil pelakon-pelakon yang popular masa itu, yang pelakon dikatakan box office, macam Robert Redford, pelakon-pelakon mungkin Clint Eastwood, Robert Redford. Tapi Spielberg ambil orang yang muka dia macam orang-orang kebanyakan. Dan alasan Spielberg adalah kerana dia nak supaya penonton boleh relate dengan karakter-karakter dia. Bila penonton menonton, penonton boleh nampak diri mereka sendiri, dan dengan itu ketakutan tu akan menjadi lebih efektif lagi. Itu kata dia sendiri. Jadi kita balik Spielberg menggunakan orang kata teknik yang sama juga dalam filem E.T. Maknanya apabila dia buat filem E.T., tak ada satu pun pelakon-pelakon popular yang ada dalam E.T. Maknanya E.T. menggunakan pelakon-pelakon yang ramai orang tak kenal. Jadi apa yang berlaku pada E.T. adalah sangat orang kata sangat personal bagi dia.
kerana itu adalah dia punya childhood dream. Dan kebetulan, bukan kebetulan, atau memang orang kata apa, mempunyai kawan yang datang daripada angkasa lepas tu juga adalah childhood dream kebanyakan kanak-kanak di dunia pada masa itu. Dan dengan itu E.T. juga antara filem pertama yang capai box office selama sebanyak 100 juta. So ramai yang tanya saya sebelum daripada session ni, kenapa filem Malaysia tidak, rakyat Malaysia tidak gemari menonton filem Malaysia. Sebenarnya jawapan dia sebenarnya tidak 100% betul, sebab macam saya cakap tadi, pada 2018, tahun 2018 filem Malaysia telah capai telah ada pencapaian yang sangat luar biasa sekali. Maknanya 3 filem Malaysia dapat kutipan lebih daripada 30 juta, yang itu memang tak pernah berlaku dalam sejarah filem. Okey. Dalam session saya sebelum ni, saya lebih suka ambil soalan dan menjawabnya daripada saya bercakap tak berhenti. Kan? Jadi sebab kita dah ada banyak soalan ni, saya rasa saya terus pergilah jawab pada soalan-soalan ni. Dan soalan-soalan dia pun memang agak kena dengan apa yang dibincangkan hari ini. Okey, antara soalan yang saya dah tulis sini, dia kata yang ketiga, adakah kerana filem Malaysia masih bertemakan hantu, lawak dan cinta sebab tu tidak suka ditonton oleh orang daripada rakyat Malaysia? Ini tidak betul kerana filem Hantu Kak Limah adalah cerita hantu dan dia dapat 30 juta. Dan satu persepsi yang saya selalu terima, orang kata filem lawak dan filem cinta ni selalunya adalah filem yang tidak bagus atau tidak mutu. Perlu diingatkan, orang kata apa, orang putih kata some of the best movies ever made, dia kata are comedies. Dan filem cinta. Okey, kita sentuh pasal filem cinta. Ramai orang kata filem cinta ni tak interesting. Maknanya filem cinta ni tak bagus lah, kalau tengok pun boring. Tapi sebenarnya tak benar. Sebab filem, bagi saya filem yang terbaik pernah dibuat dalam dunia ni adalah sebuah filem cinta. Tajuk dia The Apartment, diarahkan oleh Billy Wilder. Masalah dia adalah filem cinta di Malaysia. Saya bagi contoh kejap lagi. Kalau kita tengok contoh filem cinta di Amerika, saya bagi list filem cinta yang popular. Contohnya filem Woody Allen, Annie Hall, filem Blake Edwards, Breakfast at Tiffany's, ataupun filem Rob Reiner, When Harry Met Sally, ataupun filem Nora Ephron, Sleepless in Seattle. Kebanyakan filem-filem cinta yang besar ni selalunya menggunakan bandaraya New York sebagai latar dia. Kalau di Amerika, kalau di Europe tu Paris atau Rome atau tempat-tempat yang dikatakan romantik. Jadi kenapa pembikin-pembikin filem yang besar, even Woody Allen ni pun bila membuat filem dia selalu menggunakan latar di New York. Kenapa di New York? Jadi apa saya nak cakap sini, sebab kalau kita tengok New York telah dipersetujui ramai sebagai kota raya yang paling romantik sekali di Amerika. Jadi bila sama juga macam Paris di France ataupun Rome di Italy. Jadi New York telah setara itu. Jadi kita belum lagi bila kita nak buat romantic comedy di Malaysia, ramai pembikin filem yang saya kata tidak buat homework. Maknanya belum ada pembikin filem yang define KL sebagai sebuah kota yang romantik. Maknanya dia tak research dan figure out macam mana nak shoot KL sebagai sebuah kota raya yang romantik. Dan mungkin saja KL bukan kota raya romantik. Mungkin Penang adalah kota raya romantik.
Tapi bagi maksud saya adalah belum ada lagi orang kata usaha bersungguh-sungguh untuk define visually KL sebagai sebuah kota raya romantik. Sebab orang kata walau bagaimana cerita sekalipun, sama ada filem komedi kan, filem cinta, latar adalah sangat penting. Sama macam Titanic, kisah cinta di sebuah kapal yang nak tenggelam, ataupun kisah cinta semasa peperangan. Jadi latar adalah sangat penting dalam sebuah apa-apa subjek penceritaan. So bagi saya, kita belum ada lagi, orang kata belum ada lagi setakat ni, orang kata apa, orang-orang yang cuba nak mendefinisikan atau to define apa-apa sahaja genre, genre horror ke, ataupun maknanya kena kerja lebih sikit kan. Okay, ada satu lagi soalan. Adakah sebab kurang sokongan dana dari kerajaan? Oh, ini pun saya tak setuju sebab banyak filem yang dah dapat sokongan atau dana daripada kerajaan lah, daripada Finas. Tetapi masalahnya adalah bagaimana dan kepada siapa dana itu diagihkan. Maknanya bila dana itu diagih kepada orang-orang yang betul dan sebetulnya layak, maka kita dapatlah filem yang bagus. Tapi kalau dana itu diagihkan kepada orang yang semata-mata nak duit aja, maknanya mungkin separuh tu pergi tempat lain, hanya separuh saja yang pergi kat duit, separuh saja yang pergi dekat filem. Jadi dana memang ada dikeluar oleh kerajaan, dan cuma bagi saya masalah ni adalah masalah pengagihan dan pemberian, maknanya kepada siapa dana itu patut diberikan kan. Dan bagi saya tak kurang dana daripada kerajaan, dana tu ada, cuma masalahnya adalah bagaimana dia diagihkan. Dan satu lagi soalan adalah, adakah rata-rata rakyat kurang pendedahan terhadap seni filem? Ni betul kan. Untuk kita share, di Perancis pada tahun 1986 ada sebuah filem tajuk dia Jean de Florette, adalah filem box office nombor 1 Perancis pada masa itu. Dan filem tu bukan filem action, dan filem tu bukan cerita hantu, dan bukan cerita lawak pun bukan. Filem sebuah drama yang agak berat kerana dengan perebutan tanah di Florence, di Provence. Jadi apa yang berlaku adalah filem tu menjadi box office nombor 1 di Perancis. Dan mengapa filem macam tu boleh jadi box office nombor 1 di Perancis? Kenapa bukan filem action? Kenapa filem Jean de Florette, sebuah filem yang serius, drama yang berat? Jadi kita kena ingat yang Perancis adalah antara negara yang pertama di dunia yang memperkenalkan subjek apresiasi filem daripada sekolah lagi, dari sekolah menengah. Seperti juga apa yang telah dibuat, yang telah diikut oleh negara-negara seperti Argentina pada 2016, iaitu memulakan subjek apresiasi filem di sekolah rendah lagi. Maknanya pelajar-pelajar mula diperkenalkan dengan seni filem yang sebenarnya daripada sekolah rendah lagi. Maknanya kalau dia diajar apa dia filem yang baik, macam mana nak mengenal struktur yang baik, dan segala-galanya kan, sehingga ke sekolah menengah. Jadi ini menunjukkan betapa tinggi nilai seni filem kepada mereka lah, kepada negara-negara ni. Sebab usaha-usaha yang dibuat ni adalah gabungan antara badan-badan pembangunan filem diorang dengan Kementerian Kebudayaan, Culture, Ministry of Culture, dan Kementerian Pendidikan dia orang kan. Jadi orang kata apa, pembangunan filem bukan sahaja berkenaan membangunkan pembikin atau membangunkan ekosistemnya, tapi pembangunan filem juga adalah mengenai membangunkan penonton. Sebab jika pemikiran penonton tidak dibangunkan, bagaimana kita nak mengharapkan penonton menonton filem-filem yang baik kan? Penonton juga harus, orang kata apa, dididik supaya dia boleh mengenal apa itu filem yang baik dan apa itu filem yang sederhana dan apa filem yang jahanam kan?
So ya, rata-rata rakyat Malaysia masih lagi kurang pendedahan terhadap apa dia seni filem dan bagaimana cara apresiasi filem yang sebenarnya. Lagi satu soalan lagi, adakah sebab konsep di Malaysia masih tertutup? Maknanya dalam politik, maknanya kita tak boleh tunjuk keburukan polis, kita tak boleh tunjuk keburukan pekerja-pekerja kerajaan. Oh, okey. Ni pun saya percaya jikalau ini saya ada discuss minggu lepas dalam satu video conference dengan sebuah universiti. Masalah kita di Malaysia ni, dia ada dua benda. Pertama, kita ada classification atau rating system. Kedua, kita ada censorship. Okay. Classification dengan censorship adalah dua perkara yang berlainan. Okay. Apa dia classification dan apa dia censorship? Classification tu yang PG-13, PG, 18, umum, itu classification. Censorship ni dah kita potong terus. Maknanya tak ada rating lagi dah, kita potong ni. Mana adegan yang kita tak nak penonton tengok, kita potong. Itu adalah censorship. So dua perkara ni adalah dua perkara yang berbeza. Di Amerika, ada satu badan nama dia Motion Pictures Association of America. Kerja MPAA, dia panggil MPAA. Kerja MPAA ni antaranya adalah untuk mengklasifikasikan filem-filem yang akan keluar dan ditayangkan di Amerika. Itu kerja dia. Dia tak censor. Dia classified filem-filem itu. Contoh saya bagi, pada tahun 90-an dulu ada satu filem bertajuknya, saya selalu gunakan contoh ni lah, Showgirls. Showgirls ni telah diberikan oleh MPAA rating X ataupun sekarang dipanggil NC-17. Jadi masalah bila sebuah filem di Amerika dapat rating X ni, peluang untuk ditayangkan di banyak program agak kurang. Sebab program takut nak tayangkan sebab tidak ramai orang boleh tengok. Jadi apa yang dia buat, Carol Co, tak salah saya, penerbitnya, merayu kepada MPAA meminta supaya rating dia dikurangkan. Maknanya boleh tak dapat instead of NC-17 atau X rating, dia minta R rating. Maknanya budak umur 17 tahun boleh tengok tapi kena ditemani oleh keluarga. MPAA kata boleh nak dapat R rating tapi dia kena potong certain scene. Okey. Itu syarat dia. Maknanya dia boleh dapat R rating tapi dia kena potong certain scene. Tapi kalau dia tak nak scene tu dipotong, dia kena puas hati dengan rating NC-17. Okey. Itu masalahnya dekat sini. Maknanya lembaga penapis filem membuat dua kerja. Pertama, dia classified filem, dia klasifikasikan filem itu, dan kedua, dia censor filem tu. Sebenarnya filem yang telah diklasifikasikan tidak perlu disensor lagi. Sebab kalau hanya 18 tahun ke atas boleh tengok, maknanya hanya penonton-penonton yang matang boleh menontonnya. Jadi certain filem adegan tu tidak perlu dipotong lagi. Bila adegan-adegan tu dipotong, kalau producer nak supaya rating ni dikurangkan kepada PG ataupun 13, barulah adegan-adegan tu perlu dipotong. Itu maksud saya kekeliruan di antara klasifikasi dan censorship. Jadi saya rasa benda ni kena ambil serius. Saya rasa pihak lembaga penapis ada certain benda yang kita kena review balik. Sebab agak redundant kalau kita buat dua benda pada satu masa. Maknanya klasifikasi dan censorship sekali. Dan satu lagi saya nak tekankan, saya rasa negara Iran contohnya. Negara Iran dia punya censorship jauh lebih ketat daripada negara kita. Jauh lebih ketat. Siap-siap 10 kali ganda lebih ketat, mungkin 100 kali ganda lebih ketat. Tetapi pembikin Iran macam Asghar Farhadi, Abbas Kiarostami, Jafar Panahi, Majid Majidi telah membikin antara filem-filem yang terbaik di dunia. Saya sama sekali tidak setuju yang censorship boleh
menghalang seorang pembikin filem dari membuat filem yang bagus. Sebab Iran telah membuktikan sebaliknya. Sebab walaupun censorship di Iran sangat ketat, namun pembikin-bikinnya boleh bikin antara filem-filem yang terbaik di dunia. Walau bagaimanapun, saya rasa soal censorship ni perlu dibincangkan. Saya rasa sebab bila badan penapis lebih fleksibel, maknanya banyak possibility untuk pembikin filem, ada banyak possibility untuk bercerita, banyak cara untuk bercerita. Maknanya dia tidak ada kekangan yang teruk sangat. Tetapi saya tidak setuju bila orang kata yang censorship boleh menghalang pembikin daripada buat karya yang bagus. Okey, ni satu lagi dia tanya, adakah sebab Cintan-Cintun melebihi sangat? Macam saya dah sebut tadi, saya tak setuju. Sebab filem-filem antara filem terbaik dalam dunia ni adalah filem cinta. Cuma cara dia dibuat. Okey. Ada soalan lagi? Ya. Okey, ni. Soalan tanya, adakah filem penonton kurang berminat menonton sebab pelakon-pelakon yang kurang berbakat yang mempengaruhi mutu cerita? Tidak benar. Malaysia mempunyai ramai pelakon-pelakon yang berbakat. Malaysia, setelah saya terlibat dalam bidang ni, saya tahu yang Malaysia mempunyai ramai pelakon world class talent. Masalah ni adalah beberapa perkara. Pertama, pelakon yang berbakat juga perlu arahan yang baik. Pelakon yang berbakat juga perlu digilap. Masa saya masuk dalam bidang ni, saya baru dapat tahu, terutamanya dalam pembikinan telemovie, yang script reading lah satu perkara yang jarang terdapat. Saya agak terkejut sebab script reading tu adalah benda yang sangat perlu. Dan kedua adalah rehearsal. Hampir semua telemovie tak ada rehearsal. Dan kadang-kadang ada filem pun yang tak ada rehearsal. Rehearsal bukan makruh atau sunat atau harus. Rehearsal ni wajib. Kalau tak ada rehearsal, sampai kiamat pun kita tak akan dapat lakonan-lakonan yang baik. Saya untuk filem saya Encik Rahmat, kita rehearsal hampir setiap hari selama 1 bulan. Dan kita rehearsal lama daripada pagi sampai ke petang. Sebab rehearsal ni, macam saya cakap lah, rehearsal ni bukan sunat, tapi wajib. Dan macam mana kita nak dapat lakonan yang baik? Kita ada ramai pelakon yang bagus, tapi kalau kita tak rehearse, memang kita tak dapat lakonan yang baik. Sampai kiamat pun tak ada. Jadi soalan ni saya kata tidak. Sebab kita ramai, kita sangat ramai pelakon-pelakon yang sangat berbakat. Tinggal lagi diorang perlu digilap dan diorang perlu dilatih. Kalau tak ada rehearsal, maknanya sampai bila pun kita tak dapat lakonan yang baik daripada diorang, kan? Sebab tu bila kita tengok pelakon yang ni, bila berlakon dengan director yang ni, okey, lain sikit, tak nampak teruk, tapi berlakon director ni nampak okey. So sebenarnya bergantung pada, sebab tu saya selalu tekankan rehearsal adalah benda yang sangat penting. Satu lagi soalan adalah, adakah disebab oleh skrip yang tidak bermutu? Kalau filem teruk tu biasanya skrip dia teruk. Macam saya cakap tadi lah, pertama sesi tulisan skrip yang saya buat 2 minggu lepas, saya selalu beritahu yang orang kata apa, rules in writing untuk penulis adalah you write what you know. So maknanya kalau kita tak tahu subjek tu, maknanya kita kena research. Dan research ni bukan main-main. Research ni kadang makan sampai, saya pernah research sampai 6 bulan. Dan bertahun. Saya pernah tulis skrip selama 10 tahun. Jadi ya, skrip adalah masalah utama di industri filem kita. Kalau nak marah pun marahlah, tapi saya akui yang kita tidak ramai penulis skrip yang bagus. Dan penulis skrip yang sanggup bekerja keras untuk membuat skrip yang baik. Kita tak ramai.
Dan kalau tanya sebab apa cerita teruk pun, antara sebab utamanya adalah skrip. Satu lagi adalah ditanya pasal filem berideologi. Sebenarnya saya tak faham apa maksud filem berideologi ni. Apa-apa saja filem yang baik selalunya ada tim atau ideologi. Sebab kita tengok balik contohnya pengarah dari Korea, Bong Joon-ho. Kalau kita tengok Bong Joon-ho punya filem daripada awal, dia ada arahkan satu filem tajuk Memories of Murder, arahkan filem The Host, dia ada arahkan filem bertajuk Mother, dan dia arah filem yang dilakoni oleh pelakon Hollywood tajuk Snowpiercer, dan akhirnya Parasite. Dan hampir semua filem dia menekankan tentang pertembungan kelas struggle. Dan saya tak tahu sama ada Bong Joon-ho yang cenderung pada subjek ni ataupun bendanya secara subconscious pada luar sedar, tapi saya percaya yang dia cenderung. Tapi filem yang baik selalunya secara automatiknya akan ada tema-tema atau benda yang boleh kita bincangkan. Bila cerita dia ditulis dengan serius dan dengan berhati-hati, dengan detail, maknanya kita secara automatiknya filem tu akan, orang kata, berideologi. Penggunaan bahasa rojak, sebenarnya bahasa ni agak fleksibel. Filem bebas nak menggunakan bahasa apa sekalipun. Dia bergantung pada filemnya. Sebab filem saya kebetulannya menggunakan bahasa baku. Disebabkanlah dia adalah filem yang diadaptasikan dari sebuah teater. Dan dia juga filem satire, dia menganjing. Jadi bahasa yang terbaik untuk saya gunakan dalam filem Encik Rahmat adalah bahasa baku. Tapi kalau tengok balik filem saya Melu Bersih Raja Wali, dia menggunakan bahasa pasar. Jadi sebenarnya tak kira filem yang baik itu, tak kira sama dia menggunakan dialog rojak ataupun dialog yang bahasa yang sempurna. Sebab akhirnya dia bergantung pada cara cerita itu diolah dan struktur penceritaannya. Adakah okey, satu lagi soalan. Adakah teknologi peralatan canggih membantu untuk menjadikan sebuah filem yang baik? Banyak filem yang teknologi dia sangat basic dan dia filem yang baik. Contoh banyak, nak bagi satu dua, contohnya filem basic. Kalau tengok Richard Linklater punya Before Trilogy dia sangat basic. Dua orang bercakap dan kamera, tak ada special effect. Tapi dia filem yang baik. Yang filem yang baik tak semesti, dan ada filem yang mempunyai yang kata apa, CGI yang canggih macam Transformers, tapi dia sebuah filem yang teruk, jahanam. Jadi teknologi dia yang pentingnya bagaimana kita menggunakan teknologi tu. Kan, kalau kita tengok cerita Forrest Gump, kita tak sedar pun ada special effect dalam cerita tu. Kan, sebab tapi ya banyak special effect. Itu teknologi membantu penceritaan. Dan tapi secara umumnya tidak. Maknanya tidak semestinya filem tu ada teknologi yang canggih untuk jadi sebuah filem yang baik. Okey, ada soalan lagi. Okey. Soalan yang ni, dia kata, setujukah tuan jika ada yang mengatakan kurangnya pelakon? Okey, ni dah. Sorry. Okey. Okey. Ni okey. Okey, kajian terhadap satu isu atau kepakaran juga diambil mudah oleh produksi. Pengarah filem tempatan jika dapat lihat satu cerita tentang bidang kedoktoran, guaman. Okey, ni research. Saya dah tekankan dalam sesi saya yang lepas bahawa sebenarnya researchnya satu yang penting dalam penulisan skrip. Dan sepatutnya producer menyediakan satu dana fee yang lain, atau dia panggil research punya fee. Maknanya sebab bila seorang penulis nak melakukan research, adalah tidak wajar dia menggunakan duit dia sendiri. Kadang-kadang research kadang-kadang menggunakan wang yang banyak sebab penulis perlu travel dan sebagainya. Jadi perlu dah tiba perlu ada budaya research di dalam penulisan skrip.
Okey, soalan seterusnya soalan yang sama pasal censorship. Yang mana saya rasa censorship bukan benda yang boleh menghalang kita membuat filem yang baik. Tapi dan saya masih percaya censorship lembaga penapis filem perlu sedikit fleksibel kepada bikin filem. Okey, soalan yang seterusnya. Ya. Oh, okey. Ni Kesawan Joe. Filem mempunyai peranan yang tinggi dalam bentuk pemikiran kematangan rakyat. Jadi filem sering digunakan oleh kerajaan. Ni filem bentuk propaganda. Filem memang selalu digunakan sebagai bentuk propaganda. Banyak contoh di Soviet dulu. Hitler pernah gunakan filem sebagai bahan propaganda. Kalau kita ingat, Hitler buat dokumentari Triumph of the Will yang diarah oleh Leni Riefenstahl. Jadi tujuan filem itu dibuat adalah bagaimana Hitler nak memenangi hati rakyat supaya orang kata apa, terpengaruh dengan dia punya Third Reich. Jadi filem memang antara bahan propaganda yang paling efektif sekali. Sebab dia buat masa ni hingga sekarang, filem adalah cabang seni, bahan seni yang paling senang mempengaruhi rakyat. Jadi secara tak langsung filem boleh digunakan sebagai sebuah bahan propaganda yang sangat-sangat efektif. Itu dia punya itu sifat semula jadilah. Sekejap tak nampak soalan yang keluar live. Ya. Okey, ada satu soalan lagi saya dapat. Adakah movie experience akan mati disebabkan oleh apa yang berlaku sekarang? Adakah soalannya adalah, adakah movie experience akan dihancurkan oleh OTT macam Netflix, Amazon, yang adakah orang akan berhenti menonton filem di program? Okay, ini soalannya menarik dan soalannya penting sebab saya pun tak boleh jangka. Apa yang saya boleh bagi tahu ialah kenapa sinema masih relevan, kenapa panggung wayang masih relevan. Yang tu saya boleh bagi tahu. Pertama, sampai hari ini belum ada lagi format yang boleh mengatasi sinema. Yang pertamanya, dia punya skrin besar. Maknanya memang skrin TV dah besar sekarang, tapi masih tidak boleh lawan skrin sinema. Dan kedua adalah apabila kita pergi ke sinema, kita menonton filem berkumpulan. Satu benda yang menarik adalah tidak ada apa-apa pengalaman yang boleh melawan pengalaman menonton filem secara berkumpulan. Maknanya the level of excitement, the level of awe, the level of magic paling nikmat jika dia dikongsi dalam berkumpulan. Satu lagi adalah fokus ataupun the intensity. Satu benda yang panggung wayang lebih daripada TV
apabila kita menonton TV atau kita menonton Netflix, OTT, kita ada privilege untuk pause dan kita ada privilege untuk forward ataupun rewind. Jadi bila kita ada privilege, secara bagi saya secara psikologi, bila kita ada privilege untuk pause, rewind, pergi toilet, dia punya level of intensity dia jatuh, hilang beberapa peratus berbandingkan kalau kita tak ada pilihan-pilihan tu. Bayangkan saya tengok Jaws pada usia 10 tahun, terasa macam nak kencing, tapi kita tak boleh, kita kena tahan. Sebab jadi orang kata apa, naturally intensity tu jauh lebih tinggi daripada kita menonton di rumah. Itu bezanya. Dan saya rasa setakat ni masih belum ada lagi apa-apa format yang boleh mengatasi yang kata apa, kehebatan ataupun magic menonton filem di sinema. Soalan seterusnya, dalam zaman 2000, apa pandangan saudara? Adakah Malaysia menerbit tayangan gambar berfungsi sebagai propaganda? Oh, okey, propaganda lagi. Saya sebenarnya tak sure secara sedar atau tidak benda propaganda. Bagi saya, filem seperti Pascal berbentuk propaganda. Propaganda ni ada yang baik dan ada yang buruk, kan? Kalau Triumph of the Will yang diarahkan oleh Riefenstahl untuk Hitler tu, sebuah filem propaganda yang tak bagus lah. Sebab dia menjurus kepada rakyat Jerman percaya kepada Third Reich yang dianjurkan oleh Hitler. Tapi dalam contohnya bagi saya filem Pascal adalah filem propaganda yang terang-terang sebuah filem propaganda. Tapi propaganda supaya kita lebih, orang kata apa, menghargai tugas-tugas anggota-anggota tentera. Dan ada juga orang kata apa, filem yang orang kata indirect propaganda. Ada beberapa contoh filem yang kita tak sedar dia sebuah filem propaganda. Jadi filem propaganda wujud, tapi sejauh mana dia digunakan saya tak sure, saya tak pasti. This one. Okey. Syiru Mak Abbas, filem Cik Rahmat, penuh rahmat, kerja yang baik daripada anda. Okey, terima kasih. Dah tengok Okey. Okey, ni Muhammad Musadik. Dalam bacaan saya dalam teknologi masa depan, wayang mungkin masih relevan, tapi pengalaman akan lebih menghampiri realiti apabila kamera 3. Okey. Saya tak tahu, ni bergantung pada individu. Saya ni seorang purist. Jadi bagi saya belum ada lagi benda yang boleh dapat menandingi sinema. Dan saya suka sinema saya yang konvensional lah. Maknanya di skrin tu. Dan saya personally tak suka sangat sinema 3D, kan? Dan apa-apa jenis sinema yang ada sekarang lah, ada gimmick sekarang ni. Sinema tu adalah sinema, maknanya 2D dan kita menontonnya di skrin yang besar. Tapi mungkin orang kata selera dia lain. Contohnya macam saya perasan yang 3D, sinema 3D sekarang tidak berapa. Dulu kita selalu dapat, sekarang ni tak apa kerap lagi, kan? Jadi itu bergantung pada taste. Bagi saya seorang purist, saya perlu sinema. Okey, ada soalan-soalan lain ni kejap yang saya miss tadi. Kejap, saya tengok sorry. Oh, okey. Syafiq tanya untuk panduan menonton yang baru untuk bolehkah senarai awal pengarah melalui skrip tempatan yang bagus. Ya. Sorry. Itu personal taste.
agak berbahaya tu kalau kita nak taste, nanti kena unfriend, nanti susah ni. Personally kan, saya ada minat beberapa pengarah yang saya rasa kerja dia menepati dengan selera saya sebagai seorang penonton filem. Sebab bagaimanapun, walaupun saya seorang pemikir sekarang ni, saya masih lagi seorang penonton filem. Dan saya selalunya bekerja keras kalau masuk ke panggung tu untuk menonton filem, bukan sebagai seorang pemikir filem, tapi sebagai seorang peminat filem. Jadi saya rasa kalau tanya saya sangat meminati dua pengarah sekarang ni. Pertama adalah saudara Sabri Yunus. Walaupun dia tak banyak buat filem, tapi kerja-kerja telemovie dia setanding dengan filem-filem. Sangat baik. Sabri seorang pengarah dan penulis yang sangat baik. Dan saya rasa beberapa kerja dia yang kebelakangan ni agak-agak boleh kita kirakan sebagai masterpiece. Contohnya macam Pok Ya Chong Chode, yang terbaru yang dibuat dengan Imam Manan. Dan saya rasa hasil kerja dia semakin lama semakin baik. Yang kedua adalah sahabat saya sendiri, iaitu saudara Din Said. Kalau orang tanya saya, Din Said adalah pengarah filem Malaysia yang terbaik sekarang. Personally lah saya cakap. Sebab filem, sebab Sabri baru buat 1 atau 2 filem kalau tak silap saya. Tapi Din dah buat 3, dan tiga-tiganya filem yang exceptionally good. So dia sangat konsisten. Dan Din punya sense of visual yang sangat luar biasa. Jadi kalau orang tanya saya, dua pengarah tu yang saya respect sekarang. Dan secara kebetulan Din adalah orang yang bertanggungjawab yang membuatkan saya jadi pengarah sekarang. Itulah kan. Kalau tanya pada saya, dua orang tu buat masa ni. Ada pengarah-pengarah yang saya suka, tapi orang kata apa, level of consistency dia masih belum dapat menandingi kedua-dua pengarah ni. Ni yang sekarang lah. So ni Pak Cik Azli. Kalau Iran sudah berjaya, mungkin kita boleh bekerjasama dengan Iran untuk menghasilkan karya yang baik, atau kita belajar. Memang sekarang ni kita dah boleh belajar daripada Iran. Satu benda yang Iran menariknya pembikin filem daripada Iran ni adalah dia tidak terikat dengan convention. Satu benda yang saya perhatikan, perbezaan antara pengarah-pengarah yang saya kenal di Malaysia ataupun orang-orang yang belajar filem dengan orang yang belajar filem sendiri, yang self-taught. Dia orang selalunya agak konvensional dalam approach penceritaan dia orang. Dia orang tak berani nak langgar, orang kata apa, konsep penceritaan. Kalau kita tengok Abbas Kiarostami buat Taste of Cherry, di akhir filem tu sampai kita boleh nampak kru filem sekali. So itu adalah satu benda yang telah melanggar, orang kata, norma penceritaan. Tapi Abbas Kiarostami dia tak peduli. Jadi itu satu yang menarik dalam penceritaan pembikin-pembikin Iran ni. Dia dah keluar daripada terperangkap dalam struktur. Penting kita belajar struktur penceritaan, tapi kita belajar struktur penceritaan tu untuk faham dia dan kemudian untuk langgar dia. Sebab kebanyakan maverick ataupun pembikin-pembikin filem yang berani wujud dalam dunia ni adalah sebab dia orang berani untuk langgar convention. Termasuklah pengarah-pengarah yang daripada dulu yang lama. Jadi bagi saya penting untuk mempelajari atau memahami struktur tu dan juga menghormati struktur tu, dan kemudian demi untuk melanggarnya. Sebab kalau kita tengok filem-filem yang saya suka sendiri pun, kebanyakannya filem-filem melanggar convention penceritaan. Dia lebih menarik, orang kata tak bosan. Ada satu soalan, bagaimana pandangan tuan tentang tema seni sebagai alat pembebasan? Maksud saya kalau dalam seni filem, hal itu betul-betul mengubah atau sebenarnya ia cumalah persepsi yang dicipta satu bentuk meraih populariti semata-mata? Okey.
seperti juga karya-karya seni yang lain, contohnya teater, drama pentas, sastra, muzik, dia mempengaruhi manusia daripada sedar dan luar sedar. Sebab ada banyak-banyak elemen, ada elemen warna, elemen suara, dan struktur penceritaan itu sendiri, kan? Kalau kita ingat, macam saya cakap tadi, apabila filem digunakan sebagai bahan propaganda, secara automatik ni kita faham betapa tingginya pengaruh filem itu, kan? Macam saya share tadi, macam mana Hitler berjaya mempengaruhi rakyat Jerman supaya percaya kepada Third Reich dia melalui sebuah filem, tajuk dia Triumph of the Will. Filem itu betul-betul, maknanya sebab tidak semua orang, masa tu tak ada social media, tak ada internet, tak ada Facebook. Jadi orang susah nak tengok Hitler berucap, kecuali kalau berada di Berlin. Tapi Hitler menggunakan filem tu, Triumph of the Will, sebagai bahan propaganda. Jadi jikalau Triumph of the Will berjaya mempengaruhi rakyat Jerman, maknanya secara automatiknya kita boleh katakan filem boleh mengubah pemikiran manusia. Jadi soalan daripada Hadi tadi, ya, memang filem boleh mengubah, dan juga bidang-bidang seni yang lain. Okey, soalan daripada Amar. Kamera angle pun banyak yang tak tepat, tak kena langsung. Kadang tu agak susah juga bila editor nak siap kerja. Siapa kameraman paling okey di Malaysia? Okey, Amar. Amar ni saya assume yang Amar ni editor. Okey. Saya bekerja DOP atau director fotografi, favorite saya adalah yang paling kerap bekerja dengan saya. Dia buat DOP untuk telemovie saya yang pertama, Melu Besar Raja Wali. Dia buat DOP untuk telemovie saya yang kedua, Kembar Anak Dara, dan dia juga DOP untuk filem saya, Encik Rahmat, dan juga telemovie saya yang popular, Rahim Takut Nak Azan. DOP favorite saya, yang bagi saya antara DOP yang terbaik di Malaysia adalah saudara Mat Nur Kasim, kan? Dan orang kata bila kita dapat DOP ni adalah antara orang yang paling rapat dengan pengarah, dan bagi saya dia punya, orang kata, tiga segi ni, 3 orang, 4 segi lah. DOP, director fotografi, assistant director, dan pengarah seni ataupun assistant director. So ni adalah 3 orang yang paling rapat dengan saya, dan DOP ni dengan assistant director ni memang antara orang yang memang orang rapat lah, dan penting bagi, sebab bila dah sampai pada satu masa dia ada macam dah boleh baca dah. Bila DOP dah boleh baca pemikiran kita, dan kita pun boleh baca pemikiran DOP dia, satu benda yang magic yang susah kita nak dapat. Dan bila kita dah dapat magic tu, kita jangan lepas lah. So buat masa ni Mat Nur Kasim adalah kata DOP favorite saya dan antara terbaik di Malaysia. Seorang lagi DOP yang saya kenal dan pernah tengok dia bekerja dan suka adalah dia tak duduk di Malaysia lagi, dia di Jakarta sekarang. Teo Geh Hian. Sekarang ni dia selalu buat DOP untuk pengarah Yu Hang, kan? So itu, dan ada beberapa lagi lah yang bagus, tapi buat masa ni yang kata apa, saya boleh namakan 2 orang tu yang saya suka. Okay, soalan salah satu filem indirect propaganda yang menarik untuk ditonton. Oh, okey. Filem indirect propaganda yang menarik untuk ditonton. Okey. Ada beberapa sebenarnya, kan? Ada satu filem, tajuk dia diarah oleh Sidney Lumet, dibuat pada tahun 70-an dulu. Tajuk dia adalah Network. Skrip dia sangat baik. Skrip dia menangi anugerah Akademi pada tahun tu. Ditulis oleh Paddy Chayefsky, dan filem Network tu diarah oleh Sidney Lumet.
Itu bagi saya antara filem yang indirect propaganda yang paling baik pernah dibuat. Satu lagi filem dia adalah satu filem yang diarahkan oleh pengarah bernama Rob Reiner. Sebuah filem yang tak nampak langsung macam filem propaganda, tapi sangat baik kalau kita tengok betul-betul kan. Saya tak nak orang kata apa spoil the beans, tapi tajuk filem dia adalah Princess Bride. Yang skrip ni tulis oleh penulis lagu Melayu legenda kan, nama dia William Goldman. Dan kalau nak tengok itu memang antara filem indirect propaganda yang terbaik pernah dibuat. Ada berapa lagi dah, mungkin saya akan share di FB nantilah. Kalau jenguk kat FB saya buat masa ni, maknanya nak recall balik tu agak susah. Tengok soalan lain ni. Banyak soalan. Sorry kalau ada yang saya tertinggal. Arul, okey. Arul tulis, saudara, dulu saya selalu terfikir mengapa orang Melayu suka gambar Hindustan. Kena sekali di review melihat anak muda. Okey. Arul tanya kenapa orang Melayu suka gambar Hindustan. Kan? Sebenarnya saya susah nak jawab soalan tu. Sebab saya sendiri pernah terjebak. Dan saya jarang tonton filem Hindustan sebab saya ada masalah bila saya tak dapat nak differentiate sama dia filem horror atau filem aksi atau filem thriller atau apa, sebab semuanya menyanyi. Saya susah bila saya tak dapat differentiate tu, agak susah sikit bagi saya nak hadam kan. Tapi saya dulu adalah disebabkan oleh arwah mak saya suka cerita Hindustan. Jadi saya selalu tengok cerita Hindustan. Tapi mungkin sebab saya tak tahu, mungkin penonton boleh relate dengan cerita Hindustan. Jawapan yang tepat saya tak dapat nak bagi. Harap mungkin saya jumpa saudara Arul lagi, kita boleh bincang lebih panjang lagi kan. Okey, soalan daripada Inamul Hasan. Oh, ya, Inamul. Betul kalau yang paling penting dalam sebuah filem adalah story? Boleh jelaskan dengan lebih lanjut? Okey. Wah, ni pun menarik ya. Kan? Pengarah filem daripada Perancis, siapa kenal François Truffaut, pernah menceritakan yang dia minat kepada dua pengarah. Pertama adalah dua-dua pengarah, seorang pengarah daripada Perancis, yang seorang dia pengarah daripada Itali. Dia juga minat pengarah Hollywood macam Alfred Hitchcock, tapi dia kata dua pengarah ni. Pertama adalah Jean Renoir, yang pengarah yang pernah mengarahkan filem-filem macam Grand Illusion, Rules of the Game, dan satu lagi adalah Roberto Rossellini, pengarah daripada Itali. Dia kata sebab dia suka kedua-dua pengarah ni adalah kedua-dua pengarah ni langsung tak ambil pot langsung pasal the technical of filmmaking, tetapi cerita dia bagus sebab story dia bagus. Sebab penekanan terhadap story itu sangat crucial bagi dua orang pengarah ni. Saya share lagi satu lagi kan. Kalau siapa pernah dengar pengarah nama dia Lars von Trier, dia pernah mengarahkan sebuah filem tajuknya Dances in the Dark yang dilakonkan oleh Bjork. Kalau kita tengok Dances in the Dark, dia pakai kamera macam dia pakai kamera mini DV, ada time code. Sangat raw dia punya image. Tetapi disebabkan story dia sangat-sangat powerful, kita dah terlupa dah dengan kamera cikai yang dia pakai, dengan disebab oleh story dia yang sangat-sangat powerful. Jadi pada akhirnya kita jelas sekali yang sebenarnya story adalah king. Because film adalah medium visual storytelling. Jadi sama dan seorang pengarah adalah seorang storyteller. Seorang DOP adalah seorang storyteller. Seorang penulis skrip adalah seorang storyteller. In the end dia adalah berkenaan dengan bercerita. Jadi secara automatiknya story adalah benda yang paling penting dalam filem. Danish, Tuan, ada cara nak dedahkan atau budayakan menonton filem lama kepada penonton? Soalan yang bagus juga kan. Saya selalu dapat ni. Maknanya bila orang cakap kata boring filem black and white. Walaupun saya tak tonton filem lama sebab filem lama kan boring, dia cakap macam kebanyakan
pengarah-pengarah berani yang tak peduli tahi dengan convention datangnya daripada filem-filem lama. Pengarah-pengarah macam Alfred Hitchcock, pengarah-pengarah macam Billy Wilder, pengarah-pengarah macam Howard Hawks, pengarah-pengarah macam John Ford, pengarah-pengarah macam Victor Fleming, pengarah macam William Wyler, saya boleh sebut tak habis sastra malam. Semua ni pengarah yang sangat-sangat berani melawan convention. Maknanya kalau kita ingat kita hebat dah, dia orang ni dah buat dulu. Kalau dulu ada orang tengok cerita American Beauty, dia kata Sam Mendes dah berani buat orang mati narrate filem daripada mula, iaitu karakter Kevin Spacey tu konon-kononnya dah mati tapi dia narrate filem tu. Sorry bang, apa tu, Billy Wilder dah buat dah tahun 50-an. Orang mati narrate filem, iaitu filem Sunset Boulevard. William Holden terapung-rapung dekat swimming pool tu, dia dah bercakap dah. Aku ni sebenarnya producer. So Billy Wilder bertahun-tahun dah memperkenalkan teknik tu. Kita baru tahu lah. In fact sebenarnya Sam Mendes ni cakap American Beauty adalah dia punya tribute kepada Billy Wilder. Jadi sebab tu saya kata bila tengok pengarah muda macam Damien Chazelle adalah pengarah muda, umur baru awal 30-an. Dan in fact masa dia buat Whiplash, umur dia dah melewat 20-an. Dia juga menonton filem-filem lama. Dia tak tonton filem-filem yang tahun 2000, tak ada. Dia belajar dari filem-filem lama. In fact, terlalu lama sampai salah satu filem pengarah daripada Rusia, nama dia Dziga Vertov. Dia buat satu filem tajuk Man with a Movie Camera. Dan dia banyak inspirasi dari filem tu. Jadi, sebab apa saya selalu tekankan yang menonton filem-filem lama ni penting. Sebab saya sendiri belajar dari filem-filem lama. Saya selalu cakap dengan saya, jarang belajar dari filem-filem baru. Sebab tak ada apa yang saya belajar daripada Transformers, tak ada apa yang saya belajar daripada Avengers. Saya belajar daripada pengarah-pengarah Maverick yang datang daripada tahun 30-an, 40-an dan 50-an ni. Dia orang ni yang penting. Dia orang ni dah langgar segala undang-undang yang wujud dalam muka bumi ni. Dan dia orang berani. Beri soalan. Okay. Soalan dari Suhail Adnan. Kenapa filem Malaysia nampak seperti sangat tak titik beratkan aspek marketing? Contohnya Want to Jaga yang bagus tapi tak ramai tahu pun kejutan yang tak tahu dah habis tayangan di program. Oh okey. Tu sebenarnya saya tak tahu nak jawab soalan tu, tapi saya bagi contoh. Satu benda. Saya bagi dua contoh. Satu luar negara dan satu dalam negara. Saya sendiri masa filem pertama saya iaitu Melo vs Raja Wali ditayangkan pada Mac 2015. Di TVI, di Astro, channel CH, channel berapa saya tak ingat lah, tapi TVI dia panggil. Saya rasa tak ada siapa pun yang tengok. Sebagai seorang pembikin filem, bagi tahu yang tahu tak ramai orang tengok, rasanya boleh kira dalam jari berapa orang yang tengok. So itu salah satu benda yang amat-amat mengecewakan. Tetapi beberapa bulan kemudian, 2 atau 3 bulan lah saya rasa, penerbit saya, producer saya ambil satu klip daripada telemovie Melo vs Raja Wali tu, iaitu telemovie yang scene yang famous yang Eric Huzi membebel, dan dia letak di social media. Dalam masa 2 hari saja, lebih pada 2 juta orang menonton klip tu. Disebab kalau itu RTM tayang balik lagi sekali, tapi kali ini TV1 yang tayang, dan dia tayangkan di prime time. Dan the rest is history lah. Maknanya buat masa ni dah lebih pada 20 kali RTM tayangan, disebab oleh rating yang tinggi. Jadi apa yang saya maksud oleh satu lagi contoh adalah di Netflix. Siri TV daripada Spain, tak salah saya, Money Heist. Money Heist ni kalau kita perhatikan, tak ada billboard yang besar pun dekat KL, tengah-tengah KL tu tayang, ataupun tak ada ditayangkan dia punya trailer di Astro. Maknanya marketing, the conventional marketing tu tak wujud. Tapi Money Heist ni jadi popular, kenapa? Sebab word of mouth di social media. Dan Netflix umumkan yang kalau di Malaysia, Money Heist adalah antara yang paling nombor 1 paling trending.
So kekuatan dia ada traditional marketing ni pun penting juga. Dia ada marketing yang tidak tradisional ni, seperti apa yang berlaku pada telefilm saya Melo Besar Raja Wali, dan juga seperti apa yang berlaku kepada Money Heist. Jadi saya tak tahu di mana saya tak boleh nak cakap di mana silapnya Wan Tu Jaga, sebab Wan Tu Jaga adalah sebuah filem yang sangat baik. In fact antara filem yang terbaik pernah dibuat di Malaysia ni. Cuma agak malang bila dia tidak ditonton oleh ramai orang. Saya harap ada second life untuk dia, dan saya percaya di Netflix, saya dipahamkan Netflix ramai juga yang menonton ni, dan ini yang saya maksudkan tadi bila maksud orang kata usaha kerajaan seperti kerajaan Argentina dan kerajaan Perancis dan kerajaan beberapa negara di Eropah termasuk di UK yang bekerjasama dengan badan pembangunan filem dia orang dan Kementerian Pendidikan dia orang dengan mengadakan orang kata apa subjek apresiasi filem daripada sekolah rendah lagi. Sebab filem sangat penting. Filem penting bukan daripada aspek seni saja, filem juga penting dari aspek ekonomi. Sebab antara penjana duit yang paling banyak di Amerika adalah filem. Hollywood menjana lebih daripada hampir 100 bilion filem sahaja, tiket saja. Musaddiq Jaafar, Warner Brothers has signed a deal with Cinelytic, di mana Cinelytic develop dan predict filem genre. Lakon jenama dan apa lagi faktor bakal pecah panggung. Okey. Ni menarik tak? Kan? Orang kata apa, teori pecah panggung ni kan. Dulu ada pengarah filem kat Malaysia yang kata dia dah buat teori pecah panggung lah, tapi filem ni tak pecah panggung lagi, pecah lain, pecah tabung. So saya share lagi cerita ni yang saya dah share banyak kali. Pada tahun 1974 ke 73, saya tak sure, ada seorang pengarah muda nama dia Steven Spielberg. Pendapat sorry. Ya. Pengarah muda nama Steven Spielberg nak buat satu filem, tajuknya Jaws. Jadi pelakon dia sendiri ataupun Richard Dreyfuss kata dia dengar Spielberg cakap dekat satu parti, dia kata ada pengarah muda nak buat filem pasal ikan jerung yang makan satu bot, orang dalam bot. Dia kata aku agak-agak aku tak terlibat dengan filem tu. Dia katalah, ni Richard Dreyfuss sendiri mengaku. Tapi akhirnya dia salah seorang daripada pelakon lah. Tak ada siapa rasa filem tu boleh jadi box office. Itu satu. Satu lagi, seorang pemuda nama George Lucas yang menjaja skrip dia, tajuk dia Star Wars, mata-rata Hollywood. Satu studio pun tak nak, disebabkan oleh studio-studio ni mengikut studio-studio yang besar ni. Dia kata dia orang dah buat research lah. Dia orang ada duit untuk buat research, dan dia orang dapat tahu yang tak ada orang suka tengok science fiction ni filem, berdasarkan kepada research yang dia buat ni. Memang studio besar ni dia cukup duit untuk buat research. Macam ni juga lah Warner Brothers dengan Cinelytic ni. Dia ada buat research yang banyak, dan mengikut research analisis dia orang, tak ada siapa nak tengok filem science fiction. Akhirnya semua studio tolak, kecuali satu studio, 20th Century Fox, yang masa tu diketuai oleh seorang lelaki nama dia Alan Ladd Jr. Alan Ladd Jr. kata macam ni, kita boleh bagi duit tapi tak boleh bagi banyak. So George Lucas kata okey lah, dia ambil duit tu, tapi dia kata dia tak nak fee director tu, dia nak rights untuk filem Star Wars. Dan the rest is history lah. George Lucas jadi billionaire disebabkan oleh Star Wars. Dan semua studio yang kata filem mengikut analisis dia orang dengan duit yang dah spend berjuta untuk buat kajian, tak ada siapa nak tengok filem science fiction. So tanggapan tu salah. So William Goldman, penulis terkenal William Goldman kata, in this business, show business, nobody knows anything. Soalan dari Fazli Zainul, salam tuan. Apakah filem-filem genre seram bermatlamat untuk menguntungkan untuk menguntungkan pengusaha rawatan mistik, rawatan Islam dan rawatan jin? Saya tak tahu sama ada nak menguntungkan orang yang rawatan jin tu atau nak menguntungkan jin. Saya tak sure kan. Dan saya harap taklah, sebab saya rasa jin tu dah cukup untung lah. Saya tak tahu nak jawab soalan tu kan. Mungkin kita boleh tanya orang lebih arif lagi kan.
Mak Yi, okay. Mak Yi daripada Kuantan. Salam bang, abang pernah cadangan yang bagus. Saya memang selalu cadangan yang bagus kan. Iaitu untuk wujudkan program alternatif di setiap bandar daerah di Malaysia. Adakah ia praktikal boleh menjana keuntungan? Ya. Mak Yi, sampai sekarang saya masih lagi harap badan-badan yang hebat macam Finas tu boleh buat sinema komuniti di serata Malaysia, walaupun dia orang tak tahu yang sinema komuniti dah wujud sebenarnya. Terutamanya di Kuantan, kita ada grup syarikat Hindi Timur yang sentiasa menayangkan filem-filem. Dan saya anggap syarikat Hindi Timur adalah salah satu pada sinema komuniti. Dan kita ada banyak, hampir semua negeri di Malaysia ada sinema komuniti di sendiri. Dan semua atas usaha-usaha dia orang sendiri, atas duit dia orang sendiri. Finas aja yang tak tahu. Kalaulah dia orang tahu sinema komuniti dan wujud dan sinema komuniti ni dekat dengan masyarakat, dia orang patut sokong sebab ini satu cara tu untuk mendekatkan penonton dengan filem-filem tempatan. Benda ni dah dibuat di Filipina dan sangat-sangat berjaya supaya orang Filipina dah mula kenal dengan filem-filem Filipina disebabkan oleh sinema komuniti ni. Dah dicakap daripada Finas tapi dia tak dengar. Telinga tebal masing-masing. Yang ada sekarang ni nampak gaya semua nak belah, harap-harap ganti yang baru dan nampak betapa pentingnya sinema komuniti ni. Dia orang ni setakat bukan tak faham sinema komuniti, dia tak tahu sinema komuniti apa. Bila disebut sinema komuniti dia tunjuk Cineplex. Itu dinamakan tak faham haram jadah kan. Sebab sinema komuniti ni penting. Dan dia dibuat di merata tempat dalam dunia ni dan semuanya telah berjaya. Kat sini dia tak buat lagi. Kan? Dah buat dah. Tapi semua atas usaha sendiri. Dan saya rasa perlu mendapat sokongan daripada pihak-pihak yang berkuasa. Okey. Soalan dari Omar Nasir. Adakah kerana kurang menitik beratkan proses pre-production dan memberikan lebih masa pada stage ini dari segi olahan skrip, props, wardrobe, casting overall, pelajang buatkan produk? Ya. Omar Nasir. Ya betul. Jawapan soalan tu betul. Saya jawab ya. Memang betul. Kebanyakannya pre-production adalah stage yang paling penting dalam pembikinan filem. Dia adalah segala-galanya. Jikalau pre-production bagus, maka produksi akan berjalan dengan begitu lancar sekali. Pelakon pun tidak akan lupa dialog, pelakon pun boleh berlakon dengan betul dan dia taklah nampak macam dia berlakon sebagai ahli politik tapi nampak macam orang jual aiskrim. So tak ada dia sebab pre-production adalah segala-galanya. Saya sangat terutamanya untuk filem sangat mementingkan masa pre-production. Kalau nak bergaduh bertumbuk pun masa pre-production. Sebab masa production kita tidak ada masa untuk benda-benda macam tu. Segala-galanya telah ditentukan semasa dalam production. Sebab tu semasa kita buat Encik Rahmat, pre-production adalah segala-galanya. Segala-galanya tentukan masa pre-production. In fact, pre-production masih berlaku sehari atau berapa jam sebelum kita shoot. Jadi jawapan dia ya, memang pre-production adalah benda yang sangat-sangat penting. Dan ia menentukan sama ada filem itu akan jadi bagus atau tidak. Soalan daripada Amar. Soalan daripada Iqbal. Pada pendapat tuan, kenapa lakon layar cukup penting dalam proses sebuah penghasilan filem? Lakon layar tu adalah blueprint untuk sebuah filem. Segala-galanya bergantung pada lakon layar. Pelakon bergantung pada lakon layar. Bajet bergantung pada lakon layar. Location bergantung pada lakon layar. Segala-galanya bergantung pada lakon layar. Kalau tak ada lakon layar, nak shoot macam mana? Sebab tu ada orang makan masa bertahun, berbulan dan berpuluh tahun nak tulis lakon layar. Sebab lakon layar tu sangat penting. Dia blueprint. Kalau macam buat arkitek lah buat. Jadi kalau tak ada lakon layar tu nak start pre-pro macam mana? Masalah filem Amir, okey, JB, masalah filem tempatan 101, eksploitasi genre khususnya seram untuk Islamik. Ya. Dia bila kita buat sesuatu cerita, tak kira filem seram atau filem kelakar atau filem apa-apa saja, kita kena tahu sebab apa filem tu harus diceritakan.
Kenapa ia penting untuk justifikasi? Sebab sebuah filem seram bukan semata-mata untuk menakutkan orang supaya takut nak pergi berak malam-malam. Tak. Filem seram lebih daripada tu. Kalau tengok filem seram yang baik, contohnya Exorcist. Contohnya diarahkan oleh William Friedkin. Exorcist adalah berkenaan dengan seorang padri yang telah mula mempertikaikan kepercayaan dia terhadap Tuhan. Itu subjek utama dia. Dan segala-galanya terjawab dalam filem tu. Dia bukan saja pasal filem pasal hantu datang takutkan, duk sergah orang, duk takut, jump scare, jadah haram apa. Tak. Filem-filem yang baik selalunya ada justifikasi kenapa dia perlu diceritakan. Sebab tu dia okey. Terima kasih kerana soalan tu. Okey, soalan dari kita ada berapa minit lagi. Sebab bateri saya pun nak habis kan. Saya pakai iPhone 7. So kalau dah letak headphone tu dah tak boleh letak power bank lah. Soalan dari Muhammad Rasul. Kenapa filem kita tak tembus pasaran dunia? Apakah halangan-halangannya? Pasaran dunia ni menarik tak? Filem kita ada yang dah tembus pasaran dunia. Dah tayang. Pasaran dunia ni menarik. Sebab ada orang kata filem kita dalam bahasa Melayu. Jadi Jadi dia punya market tak besar. Dia kata bahasa Melayu market tak besar. Kalau tak silap saya, bahasa Melayu adalah bahasa yang nombor 4 yang paling banyak orang bercakap dalam dunia. Di Indonesia aja ada lebih pada 200 juta orang yang faham bahasa Melayu. So bahasa Melayu bukan 30 juta orang yang faham. Kan? Jadi cuma masalahnya adalah belum ada usaha yang betul-betul untuk mengembangkan pasaran filem kita. Orang kata apa-apalah orang nak sebut, bilateral agreement ke multilateral agreement ke apa benda, belum ada lagi. Rakyat di Australia jauh lebih kecil daripada Malaysia. Tak salah saya 22 juta ke atau apa. Tetapi filem dia dah pergi ke mata dunia disebabkan oleh filem ni boleh ditayang di UK dan boleh ditayangkan di Amerika. Di situ bajet. Sebab tu pengarah-pengarah macam Peter Weir, George Miller besar, internationally known. Pelakon dia orang macam Russell Crowe, Mel Gibson daripada Australia, well known. Jadi satu benda yang juga Finas perlu fikirkan adalah orang kata apa, perancangan yang terperinci tentang cara sebenar untuk memasarkan filem-filem tempatan. Oh ya, Musadik, boleh cadangkan buku atau rujukan yang bagus untuk menghasilkan jalan cerita plot yang baik atau sama ada untuk filem atau penulisan? Oh, okey. Saya ada beberapa buku. Kalau untuk penulisan skrip ada 2. Satu adalah buku oleh Profesor Lew Hunters, Screenwriting 434. Dan juga boleh baca buku story oleh Robert McKee. Kalau macam kita bukan pembikin filem lagi, kita nak tahu tentang proses pembikinan filem yang daripada A to B, A to Z. Ni buku saya jarangkan. Tajuk dia Making Movies, ditulis oleh Sidney Lumet. Sidney Lumet berkongsi pengalaman daripada Sidney Lumet berkongsi pengalaman daripada stage script hingga ke post production. Jadi penting buku-buku ni. Kan? Sorry ada gangguan sikit kan. Dan satu lagi buku ini yang saya baca. Ada beberapa buku, contohnya buku screenplay oleh Sid Field dan story oleh Robert McKee. Itu semua buku yang bagus. Tapi saya selalu suggest buku yang ni. Dan satu lagi, kalau buku yang lebih dalam lagi, mungkin buku The Writer's Journey oleh Christopher Bogler. Dan itulah buku yang setakat ni lah untuk session ni. Mungkin dalam FB nanti saya boleh kongsi lagi buku-buku yang lain. Irwin Martini, adakah Malaysia kekurangan pelapis pelakon yang bakat? Kerana hampir semua watak tak, Irwin, tidak. Kita ramai pelakon-pelakon yang bagus sebenarnya. Ramai bakat-bakat. Percayalah cakap saya. Kita ramai bakat-bakat yang bagus dalam bidang lakonan.
Dia tinggal lagi sebab dia orang ni tak buat homework, malas nak cari. Sama juga macam dia pembikin filem ataupun orang terlibat filem patut nyah kan budaya bodek ni. Sebab budaya bodek ni tak bawa kita ke mana-mana. Cara sebenarnya kita nak untuk kenal talent, kenal bakat adalah kita buat homework, kita cari betul-betul orang yang bakat ni, sebab orang bakat ni ada kat Malaysia dan bukan sikit, ramai. Okey, 2 soalan terakhir. Soalan dari Inamul Hasan lagi. Adakah setiap skrip yang ditulis mesti ditulis ditulis apa yang penting saja, seperti saya tonton Reservoir Dogs, perbualan tentang Madonna, seperti tak penting pun. Kita nampak je tak penting kadang-kadang, sebab setiap benda yang saya letakkan dalam skrip saya, itu pengalaman saya tak tahu nak cerita pasal on behalf of Tarantino, tapi pada saya sendiri, setiap apa benda yang saya letak dalam skrip itu adalah penting, dan saya tidak akan rugikan satu patah perkataan sekalipun. Maknanya kalau tengok Encik Rahmat tu, setiap dialog Encik Rahmat tu penting. Almost every thing actually mean something. Maknanya tak ada benda yang ditinggalkan. Jadi sebab oleh dalam skrip, dalam filem, kita tidak boleh membazir. Maknanya setiap frame tu adalah duit. Maknanya so kalau kita kena rehearse scene, so maknanya takkan kita nak letak benda-benda yang tak penting. So segala-galanya penting dalam sebuah skrip. Okey, soalan terakhir. Hijrah, soalan dari Australia. Hijrah, apa nasihat kata-kata terakhir? Oh, betul. Soalan terakhir terus. Apa nasihat kata-kata terakhir dari pengarah kepada pengarah, apa yang patut dan jangan dalam menghasilkan sebuah filem? Banyak, tapi bolehlah 2-3. Bila sebut pasal pelakon tadi, kan? Kebanyakan pengarah yang saya tengok membuat kesilapan bila dia mengarahkan pelakon adalah dia mahu pelakon tu portray karakter, certain characters mengikut apa yang dia bayangkan. Tak ada, kalau bagi Robert De Niro pun, Robert De Niro tak boleh buat macam tu. Jadi sebab kenapa saya cakap macam tu adalah yang penting adalah kita pelakon tu sendiri kena ada dia punya own interpretation of karakter yang kita nak tu. Maknanya pelakon tu sendiri akan cari karakter tu. Dan bila dia dah dapat, kita akan tahu. Sebagai seorang pengarah yang baik, kita akan tahu. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab kalau kita paksa pelakon tu portray karakter tu mengikut apa yang dia nak, jadi portrayal dia dalam filem nanti atau dalam lakonan selalunya tidak akan konsisten, dia akan berubah-ubah. Dan itu akan bawa masalah dalam production nanti. Jikalau karakter tu keluar daripada pelakon itu sendiri, percayalah persembahan dia akan konsisten. Sebab tu saya selalu untuk watak utama, saya akan spend 1 hari dengan dia orang, dengan tiap-tiap orang untuk membincangkan pasal karakter dia. Dan dia akan buat apa, dia akan balik dan dia akan datang balik, dan dia sekurang-kurangnya ada idea macam mana dia nak portray karakter tu. Dan orang kata apa, the idea of how to portray the character tu selalunya patut datang daripada diri dia sendiri. Okey, itu saja sebab bateri saya pun nak habis. Kita pun dah hampir 1.5 jam. Saya berterima kasih kepada pihak Kuliah Buku, Kubu, terutamanya kepada Ben Ali yang menjemput saya. Dan saya selalu rasa yang session macam ni sangat berguna, terutamanya pada zaman COVID ni bila kita tak dapat bertemu muka. Dan saya kadang-kadang agak agresif sikit dalam menyampaikan pendapat saya. Tapi saya selalu cakap dengan orang yang bukan disebabkan saya benci industri filem Malaysia. Saya agresif disebabkan saya cintakan industri ni, kan? Dan saya betul-betul nak supaya dia menjadi lebih baik. Dan saya percaya dia menuju ke arah yang baik sekarang. Tinggalnya saya rasa lebih usaha perlu dibuat, terutamanya daripada pihak-pihak yang bertanggungjawab lah, kan?
Selama ni kita belum dapat lagi. Orang kata, bagi saya satu aja, perubahan perlu datang daripada tiga belah pihak. Pertama daripada pembikin, kedua daripada pihak-pihak yang bertanggungjawab, badan-badan yang bertanggungjawab dalam memajukan industri filem Malaysia. Yang paling utama Finas lah. Finas kena berubah kan. Sebab bagi saya buat masa ni Finas masih lagi tidak membuat perkara yang dia sepatutnya buat. 20% pun belum lagi kan. Dan saya rasa Finas kena dipegang oleh orang yang betul-betul cintakan filem dan faham apa itu seni filem. Dan satu lagi adalah perubahan juga penting pada penonton, sebab bangunnya industri filem itu bukan saja perubahan pada pembikin tapi penonton. Dan perubahan penonton tu saya selalu tak salahkan penonton, tapi saya salahkan kepada dua pihak yang lain ni, sebab belum ada lagi orang kata apa usaha yang betul dan serius untuk membangunkan pemikiran dan pemahaman penonton terhadap seni filem yang sebenarnya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.